Dan kita mutekan dulu ya mikrofon kawan-kawan kita supaya kalau ada bunyi-bunyi yang luar daripada perkongsian kita ni, kita akan tapis dia lah. Macam mana pun kalau ada soalan boleh bertanya bila-bila ya dalam masa setengah jam kita ada pagi ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tah alaina hikmataka anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin warzuqna faman nabiyina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bi sudurana wasta'mil bi abdanana watlih bi alsinatana wa qawi bi ajnanana wasri' bi aqamana wa qawi bi azamana bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Hari ini hari Khamis. Kita memasuki Khamis bermaknanya hari yang kelima lah daripada kama khamsun, ya, dijadikan khamisun, hari yang kelima. Hari Islam ni bermula daripada hari Ahad lah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ni yang kelima. Dan insyaAllah besok hari Jumaat, hari yang terakhir untuk kita adakan kelas perkongsian dalam waktu pagi ni ya. Sampai itu kita ada juga kelas-kelas lain yang lebih fokus kepada tajuk-tajuk yang tertentu. Tetapi kelas pagi ni kita buat secara apply ya, apply apa yang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita belajar dalam kelas-kelas tahap pengenalan, kelas-kelas tahap asas intensif, kelas-kelas intermediate tu, mereka akan apply teruslah dalam mengenal kalimah-kalimah dan juga ayat-ayat Al-Quran ya. So kita kongsikan ilmu ni dengan melihat ayat-ayat dalam surah-surah yang bermula daripada surah Al-Baqarah tu. Kita sudah sampai ke ayat ke-19 dan semalam kita telah berkongsikan innama dalam nahwu Arabnya dia panggilkan kafah wa makfufah. Ya, kafah ni maknanya menutup mata rasanya ya, menutup mata, wa makfufah dan juga yang ditutupkannya. Kalau bahasa Inggeris tu dia panggil all constraint. Maknanya semuanya tak berfungsi seperti biasa ya, seperti biasa dari aspek inna tu sebagai harfun nasab ya, dia tak berfungsi, dia tidak lagi berfungsi. So dia hanya berfungsi sebagai harfun taukid ya. Dan harfun taukid itu telah dihadkan oleh harfun nahi ataupun dipanggilkan harfun nahi ma tu, menyekat dia ya, menyekat dia berfungsi. So dia akan diterjemahkan sebagai sesungguhnya hanyalah ya, sesungguhnya hanyalah ya. Kalau tuan-tuan tidak boleh memahami dengan dia memakan masa ya, konsep kafah wa makfufah ni dia memakan masa sebab kita kena rapat dengan Al-Quran ya. Rapat dengan Al-Quran, insya-Allah kita dapat nur dia tu, cahaya dia tu, untuk Allah berikan kefahaman pada kita ya. Kadang-kadang kita baca sekalipun tak faham ya, tengah-tengah konsep, tapi dia memerlukan cahaya Al-Quran tu untuk kita mengenal kalimah-kalimah dan ayat-ayat Al-Quran ni ya. Kalau kita sudah rapat dengan Al-Quran, insya-Allah kita baca saja Al-Quran tu, kita terus dapat cahaya yang tu yang kita nak ya.
Bila dapat macam itulah kefahaman yang Allah berikan kepada kita dalam kita membaca dan menjadikan Al-Quran itu sebagai huda, iaitu petunjuk. Kalau tak ada cahaya, Al-Quran tu tak dapat ya. Jadi kita baca banyak kali pun ya, dia hanya setakat bacaan di bibir saja, dia tak masuk ke hati dan tak masuk ke dalam minda, dan dia tak membentuk hati, membentuk akhlak. Yang kita nak, dia mesti membentuk akhlak, termasuklah akhlak tu termasuk juga pemikiran kita, pandangan kita terhadap hidup kita ni, apa yang prioriti, apa yang tak prioriti, ya, apa yang perlu kita pentingkan, apa yang perlu kita tidak pentingkan. Bukan semua yang kita lihat ni perlu kita lakukan ya. Banyak daripada perkara-perkara yang kita lakukan sebenarnya tak perlu dilakukan pun. Dan banyak perkara yang sepatutnya kita lakukan, kita tak lakukan selama ni. Jadi sekarang ni sampailah masa kita untuk realign balik. Orang putih kata realign, ya, selaratkan semula, aturkan semula, supaya perjalanan kita menuju ke akhirat itu berjalan dengan baik ya. Dan banyak kali kita berdoa dalam selepas sembahyang, kita minta kepada Allah, maftah alaina bi husnil khatimah wala tahtim alaina bi su'il khatimah tu ya. Kita nak minta Allah, orang kata tu, di penghujung hayat kita di dunia ni, kita nakkan pengakhiran yang terbaik, yang baik ya. Kita tak mau pengakhiran yang kurang baik ya. Kalau kurang baik bermakna kita dah tak ada peluang lagi ya. Itu last chance kita ya. Jadi dengan kita mengaturkan pandangan kita, aktiviti kita sekarang ni ke arah husnul khatimah tu, jadi insya-Allah Allah akan pandu kita ke arah itu ya. Ada juga orang yang berpendapat, oh itu belum tentu lagi ya. Ada belum tentu lagi. Kita tak apa, sekarang ni kita relax dulu. Ya, dah besok-besok, dah last besok tu barulah kita pulun. Ada yang kata macam itu, satu pendapat yang kurang baik lah bagi saya ya. Sebab untuk mencapai sesuatu tu mesti ada usaha dia dan alignment dia ya. Jadi kita align elok diri kita. Pertama sekali kita pastikan kita memahami Al-Quran ni. Sebab itulah panduan yang Allah berikan nombor 1. Lain pada Al-Quran tu ya, dia nombor 2 ya. Biasanya bila kita kata Al-Quran tu, dia akan termasuk sekali sunnah Nabi ya. Sebab kalau Al-Quran tu tanpa sunnah Nabi tu, dia belum lagi lengkap. Sebab pelengkapan Al-Quran tu ialah sunnah Nabi ya. Sebab Nabi itu menterjemahkan apa di dalam Al-Quran itu dalam bentuk penghayatan dalam hidup seseorang manusia ya. Jadi bila kata Quran tu bermakna penterjemahan dia adalah sunnatu Nabi kita lah ya. Dua-dua tu kena, itu dipanggilkan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, so kita hari ini kita cuba lihat konteks sambungan ayat seterusnya lepas innama kita share dulu, share screen dan pergi ke Quran tafsir dan perkata ya. Yang hijau ni ialah untuk Quran tafsir dan perkata. Dan sekarang ni kita sudah sampai ke hampir ke hujung ayat, iaitu innama nahnu muslihun ya. So kalau kita tengok konstruk ini, nahnu muslihun, qalu innama nahnu muslihun tu adalah satu ayat yang dipanggilkan ayat nominatif ya. Ayat nominatif yang bermula dengan nahnu tu ya. Nahnu ni kita boleh anggap dia sebagai mubtada ya, sebab dialah subject matter di bahagian hujung ayat ni ya. Di perenggan ayat ni nak mengatakan apa yang mereka jawab tu, dikatakan innama nahnu muslihun
Jadi nahnu ni ialah mubtada dia kepada muslihun. So kalau nahnu tu mubtada dia, muslihun tu mestilah khabar dia lah. Ya. So innama ni hanya komponen untuk buat emphasis dia, penekanan dia, ya. Penekanan dalam bentuk apa? Dalam bentuk restriktif, dalam bentuk rentangan, ya, rentangan oleh ma tu. Kalau tak ada ma tu, dia akan jadi purely taukid lah, ya. Dia akan jadi sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslih, ya. Itu kalau inna, ya, kepada ayat yang nominatif nahnu muslihun. Tetapi bila ada ma, dia akan menukarkan fungsi inna taukid tadi bersama dengan restriction, ya, restriction, iaitu bersama rentangan. So rentangan tu ataupun bersama sekatan. Sekatan tu menyekat ataupun menyekat ke semua yang lain daripada apa yang nak diceritakan, iaitu nahnu muslihun tu. Itu dipanggilkan hanyalah. Hanyalah tu mana dia confine, dia constrain, bahasa Inggeris dia lah, ya, kepada yang tu je. So lain pada tu tak. Itu maksud dia. Itulah sesungguhnya hanyalah, ya. Jadi nahnu adalah isim dhamir mutakallim kami, ya. So dia mengambil i'rab yang marfu', dan macam mana kita mengenal dia marfu', ya, kerana semua mubtada kepada ayat dia mestilah marfu', ya. Dan apakah tanda marfu' ni? Ialah di sini nahnu memang dia apa? Memang dia default dia marfu', ya. Nahnu semua isim dhamir default dia marfu', ya. Bukanlah sebab ditanda dia baris depan macam tu, ya. Tidak. Sebab nahnu ni baris dia tu memang tidak boleh berubah pun, ya. Dia tak ada nahni, tak ada nahna. So tanda dhammah tu bukan maknanya tanda yang dia tu marfu', tetapi status dia memang marfu', ya. Nahnu tu memang status semua isim dhamir, status dia adalah marfu'. Melainkan kalau ada kalimah-kalimah amil lain yang menyebabkan kalimah tu bertukar daripada i'rab yang marfu' kepada i'rab yang lain. Dalam konteks ini tidak ada, ya. Sebab apa? Sebab inna tu tak ada lagi dah memangsukkan dia, ya. Sepatutnya kalau contohnya lah, yang katalah inna nahnu muslihun, ya. Inna nahnu muslihun, yang tu sudah menjadi apa? Dia sudah menjadi isim kepada inna, ya. So bila dia jadi isim kepada inna, kalau tak ada ma, iaitu kita pergi detail sikit, ya. Perbahasan kita ni supaya tuan-tuan biasa dengan konstruk, ya. Konstruk ni apa bahasa Melayu dia? Pembentukan ayat, ya. Pembentukan ayat tu, ya. So kalau tak ada ma, sekarang ni ayat itu dah jadi inna nahnu muslihun. Okey. Bentuk dia sepatutnya menjadi mubtada dan khabar, ya. Tetapi dia tidak lagi menjadi dalam pertalian mubtada dan khabar kerana ada inna. So inna telah menukarkan status dia daripada mubtada tadi kepada isim inna. Jadi bila kalau ada isim inna, jadi konstruk dia tidak lagi mubtada dan khabar, ya. Dia konstruk dia akan menjadi apa? Isim inna dengan khabar inna. Itu dia kalau tak ada ma. Tetapi sekarang ni bila ada ma, ya, ma tu menyekat inna tu daripada berfungsi sebagai harfun nasab. Bila dia disekat, jadi nahnu ni tidaklah menjadi isim inna yang mansub, ya. Dia tidak lagi menjadi isim inna yang mansub, jadi dia balik kepada asalnya, iaitu dia adalah
mubtada wal khabar. Jadi sini mubtada dia dalam bentuk marfu' dan ini khabar dia dalam bentuk juga yang marfu'. Apa tanda marfu'? Yang ni jelas. Yang ni tanda marfu' bukannya baris depan, ya. Baris depan tu bukan tanda dia. Marfu'. Marfu' dia memang default dia. Ya. Asal i'rab semula jadi kepada semua kata isim termasuk isim dhamir adalah marfu'. Muslihun ni kita boleh lihat marfu' dia, ya. Apa marfu' dia? Ialah kita tengok ha ni yang berbaris hadapan. Dia ada dua tanda tu, ya. Kalau nak mengenal daripada kalimah tu, tuan-tuan kena biasakan, ya. Iaitu apabila ha tu berbaris hadapan, kemudian diikuti dengan imbuhan waw nun. Itulah tanda i'rab yang marfu' kepada kata nama yang jamak. Dia hanya berlaku kepada kata nama yang jamak, yang plural lah, ya. Muslihun ni maknanya kata nama yang jamak yang marfu', ya. So bila jamak yang marfu', tanda dia ada dua. Satu, huruf terakhir kepada kata akar tu ataupun huruf akar dia ha. Huruf akar dia ini apa dia? Shad, lam dengan ha. Ini tiga huruf akar dia, ya, kepada kalimah muslihun tu. Itu tiga huruf akar je. So bila kita lihat huruf terakhir dia baris hadapan dan diikuti oleh waw nun, itulah tanda menunjukkan kalimah yang jamak ni, kalimah kata nama jamak ni mengambil i'rab yang marfu', ya. Kalau dia singular macam mana? Kalau dia singular, dia mufrad, dia tak ada waw nun, ya. Dia tak ada waw nun. So kita kalau kita buang waw nun ni, ya, itu mufrad dia, tetapi mufrad dia ada tanwin, bertanwin, bukannya dhammah saja. Jadi mufrad dia lah muslihun, ya. Muslihun. Itulah asalnya kalimah dalam i'rab yang marfu' dalam bentuk mufradah, iaitu singular, ya. Maknanya seorang saja, seorang yang muslih. Dia ha tu berbaris dhammatain, ya, dhammah bertanwin. Tetapi apabila digabungkan dengan waw nun, ya, gabung dengan waw nun, tanwin tadi akan gugur. Jadilah ha yang baris dhammah satu saja tanpa tanwin. Itulah cara mengenalnya. Sebab apa? Sebab apabila waw dia gabung dengan waw, waw ni adalah waw mad. So waw mad dia tidak boleh mengambil tanwin sebelumnya, ya. Walaupun asalnya ha tu tanwin dhammatain, bila bertemu dengan waw ni dia perlu gugurkan tanwinnya. Jadilah hu saja yang ditambah dengan waw dan nun baris atas, jadilah muslihuna, ya. Tak boleh baca tanwin. Tanwin telah digugurkan, ya. Okey. Jadi kalau kita nak terangkan ni dalam apa? Dalam leksi logos, kita boleh masukkan dia dalam leksi logos untuk membantu lagi pembentangan kita. Jadi kita pergi ke leksi logos, kita clearkan dulu drawing ni, ya, drawing, dan kita pergi ke leksi logos. Leksi logos ialah di sini. Dah, okey. So kita masukkan sekali ke keseluruhan ayat itu, ya. Innama, nun tasydid baris atas, lepas tu mim baris atas diikuti dengan alif, ya. Innama nahnu, nun fathah, ha sukun dan nun yang dhammah, muslihun, mim yang dhammah, shad yang sukun, lam kasrah, ha dhammah, dan waw mad, ya. Tuan-tuan kalau praktis menulis menggunakan mesin logos tu, sambil menulis tu ejakan dia sekali, ya.
buat ejaan supaya kita kenal apa yang kita tulis dan bahaskan, ya. So kalau kita nak apa ni, nak pecahkan komponen ni, komponen innama nahnu muslimun, sama ada kita gunakan arrow terbalik ataupun kita gunakan colon lah, senang, ya. So kita dah belajar apa dia, innama tu adalah kafah wa makfufah, ya. Fa tu tasydidkan dia, ya, menunjukkan walaupun kita tak bariskan dia, ya, tapi dia tu kafah wa makfufah, itu komponen innama. Kafah wa makfufah. Okay, itu komponen innama. So nahnu sekarang ni menjadi mubtada. Mim, ba, tal, ta, dal, alif dan hamzah. Mubtada. Kemudian muslihun tu adalah kalau kita nak apa, denganlah, ya, wa lah, wa tu bahasa Arab lah, ya. Wa muslihun ialah kita panggilnya wa khobrun, khobar dia, khobar, khobar baro. Khobar apa? Khobar lil mubtada lah, ya. Khobar lil, sukun ke dia, mubtada'i. Mim, ba, tal, ta, da, hamzah tadi, ya. Di mana dia khobar kepada mubtada nahnu tu. Itu maksud dia. Ni konstruk, ya, ayat ni, ya. Lalu kita buat konstruk komponen kepada kalimah. Sekarang ni kita komponen kepada bahagian ayat dia, ya, iaitu kafah ta mabutah, ya, wa makfufah, dan kita sambung waw lah. Waw ada dan, ya, dan mubtada nahnu, ya. Kalau kita nak bracketkan dia pun boleh. Kalau nak beri penerangan secara lebih macam, kita bracketkan supaya kita tahu apa yang mana satu kita tengah bincangkan tu. Apa, kafah wa makfufah innama, okey, wa mubtada ialah nahnu, okey, dan wa khabar lil mubtada tu ialah muslihun. Ini komponen yang belum lagi penerangan. Okey, kita ambil muslihuna ni sebagai khabar dia lah. Tu, okey, ini, ya. Kemudian barulah kita buat apa ni, innama tu kita dah terangkan cukup, nahnu pun cukup, ya. Dia nahnu ni ialah isim domin mutakallim, kami, ya, yang bermakna kami. Kalau nak bantu dalam bahasa Rumi, kita gunakan feature Rumi itu, kita letakkan innama tu, makna dia ialah sesungguhnya, hanyalah. Itu makna innama, ya. Yang kafah wa makfufah tu itulah makna dia, ya. Sesungguhnya hanyalah. So kita arrowkan dia yang ini. Okey, tukarkan warna hijau, ya, untuk arrow ini. Lepas tu nahnu tu ialah isim. Okey, letak belah sini. Okey, kita anjakkan sikit ni belah kanan lah.
Okey, nahnu kita letak belah sini lah ya. Ini isim dhamir mutakallim kami. Yang berarti kami. Turun dari bawah sikit. Kepada nahnu ya. Ini nahnu. Kemudian muslihun dan kita buat arrow satu lagi dan kita terangkan muslihun ni yang dia sekarang ni berpegang sebagai khabar tu apakah sebenarnya ya. Dia adalah isim jenis dia ya, isim ataupun kita terus guna Arab lah, ismun muslihun ialah isim fa'il ya. Fa'il. Dia isim fa'il tu ya. Wazan keempat. Wazan 4. Kemudian jantina dia ialah muzakkar dan bilangan dia ialah jamak, dan kalau kita nak completekan jamak tu dia adalah jamak salim ya. Waw nun menunjukkan dia jamak salim. Kemudian i'rab dia yang marfu'. Itu dia punya penerangan secara lengkap ya, kepada muslihun tu. Isim fa'il, wazan keempat, muzakkar, jamak salim yang marfu'. Dan memberi erti apa, muslih ialah dia isim fa'il. Jadi dia orang-orang jamak je kita letak dia. Orang-orang lah. Yang jamaknya orang-orang yang berbuat kebaikan, yang buat baik. Orang baik lah another word ya. Kalau nak shortcut dia, orang baik lah itu maksud dia nya. Orang-orang yang berbuat orang yang berbuat ke membuat lah, yang berbuat pelik sikit ya. Yang membuat kebaikan. Itulah nak buat penerangan kepada tiga. Okey, kita adjust sikit yang tu bawah ke bawah. Okey. Okey, itu penerangan kepada tiga komponen tu ya. Dari segi nama dia, yang ni komponen ni kita panggil dia kafah wa makfufah. Nahnu tu dia punya mubtada, muslihun tu ialah khabar kepada mubtada tu. Penerangan kepada satu tu, yang ni kita kafah makfufah tu seperti yang kita dah jelaskan ya, iaitu semuanya tercegah. Ya, itu maksudnya kafah wa makfufah tu. Dan makna dia ialah sesungguhnya hanyalah. Nahnu adalah isim dhamir mutakallim kami. Muslihun adalah isim fa'il wazan keempat muzakkar jamak salim yang marfu' ya. Dan maknanya orang-orang yang membuat kebaikan. Itulah apa penerangan kita kepada penghujung ayat itu, innama nahnu muslihun. So besok kita akan buat pembentukan kalimah ya. Pagi Jumaat besok kita buat pembentukan kalimah. Hari ini kita cukup sampai melihat komponen-komponen perenggan ayat ni dan kita terangkan apakah ya peranan dia dan juga jenis-jenis komponen tu ya, dalam kita tuliskan dalam bahasa Rumi ni. Jadi kita boleh print screen dia ya, print screen, dan kalau kita nak gunakan untuk besok kita boleh lihat dalam screenshot ya.
Itu. Dan untuk besok kita hanya fokus kepada muslihun ni, kita akan buat pembentukan kalimah muslihun. Sebelum kita tutup, kita tunjukkan kenapa kita kata dia isim fa'il wazan keempat, ya. Isim fa'il kerana bentuk ni bentuk ni tuan-tuan kena familiar dan mahir dengan template QHS vocabulary tu, baru boleh mengenal dia, ya. Cuba tengok. Caranya senang. Dulu dalam workshop tu saya sudah ajarkan kepada tuan-tuan macam mana nak mencari acuan dia, ya. Iaitu kita buat apa? Buangkan waw nun ni, cara nak mencari acuan, ya. Buangkan waw nun ni. Bila buangkan waw nun ni, ha ni akan menjadi dhammatain. Jadilah muslihun. Kemudian sod ni tukar pada fa, lam tukar pada ain, ha tukar pada lam, ya. Sebab 3 huruf akar kepada acuan ialah fa, ain, lam. Jadi yang ni tukarkan fa jadi muf, yang ni tukarkan ain jadi ai, yang ni tukar pada lam yang dhammatan, jadilah muf'ilun. Itulah acuan dia, ya. Daripada kalimah ni tuan-tuan kena belajar, ya. Buat praktis apakah mencari acuan dia, ya. So acuan kepada kata terbitan, ya. Acuan kata terbitan kepada muslihuna ialah muf'ilun. Mim tak payah tukarlah, ya, sebab dia tambahan. Yang ni digunakan. Yang dikeluarkan ialah waw nun ni, sebab kata acuan kepada kata terbitan dalam bentuk mufradah, bukannya jamak lagi. Yang ni tukarkan pada fa, jadi fa yang sukun. Lam tukar pada ain, jadi ain baris bawah. Ha tukar pada lam, lam akan mengambil dhammatain. Jadilah muf'ilun, ya. Jadi tuan-tuan carilah dalam template tu muf'ilun, ya. Pergi pada template ni. Okey. Mana dia muf'ilun? Tuan-tuan tengok dalam bahagian. Jangan cari bahagian purple ni. Ini fa'ilun, ya. Tak ada dalam sini. Dia bahagian isim dia. Dia ada waw nun tu mana isim, isim, ya. Jadi cari bahagian fa'il. Tengok, ya, mim baris hadapan. Mim baris hadapan ada 2 je. Sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Tetapi huruf lam tu baris bawah. Muf'ilun, ya. Kita kata acuan muf'ilun tadi. Carilah. Ni dia muf'ilun. Saya kotakkan dia, ya. Muf'ilun ialah acuan yang ni. Ambil warna merah kotak ni, kita kotak ini dia. Itulah acuan yang membina kalimah muslihuna tu ialah muf'ilun, ya. Jadi bila kita dah kenal acuan tu dan kita carilah apakah jenis acuan ni. Acuan ni ialah isim fa'il wazan keempat. Ya, itulah sebab kita tadi memberi penerangan kepada kepada muslihuna, dia adalah isim fa'il wazan keempat. Lepas tu bila ada waw nun tu dia adalah jamak, bilangan yang jamak, ya. Dan jantina dia ialah muzakkar, ya. Dan jamak tu bila gunakan waw nun untuk menjamakkan kalimah, dia adalah jamak salim. Ya, itulah kenapa kita membuat ya, penerangan kepada yang tadi, di mana kita pergi balik ke leksi logos lah sini, ya. Ya. Iaitu muslihuna adalah isim fa'il wazan keempat muzakkar jamak salim yang marfu', ya. Dan tanda marfu' ialah apa? Ha baris hadapan dengan imbuhan waw nun fathah. Itulah tanda marfu'. Maknanya orang-orang yang membuat kebaikan, ya. InsyaAllah kita berhenti di sini untuk hari ini, dan besok kita akan fokus kepada pembentukan kalimah muslihun saja, ya, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.